Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara pewarisan saka. InsyaAllah pada malam ini kita akan berkongsi bagaimana saka itu diwarisi oleh keturunan seterusnya. InsyaAllah. Kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah sama-sama kita berselawat kepada baginda Nabi SAW terlebih dahulu. Tuan-puan yang baru masuk, tolong share dahulu. Tuan-puan yang baru masuk, bantu share dahulu. Moga-moga berganda pahala. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Kita bertolong-tolongan di atas perkara kebaikan dan perkara yang menjurus kepada takwa, dan kita tidak bertolong-tolongan dalam perkara dosa dan maksiat. Insya-Allah. Sama-sama selawat tafrijiyah. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Sekali lagi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman تاما على سيدنا
محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القادر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh berbahagia ini, yang penuh berkah ini, iaitu malam Jumaat. Moga-moga bertambah amalan kebaikan kita, amalan ketaatan kita, bertambah ketenangan, insya-Allah. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa kita zahir dan batin, yang dulu, yang kini, yang akan datang. Moga Allah SWT pandu kita dengan taufik hidayahnya, insya-Allah. Jadi tuan-puan yang dirahmati oleh Allah, pada malam ini saya akan berkongsi sebelum kita ruqyah call, pewarisan saka. Cara pewarisan saka. Bagaimana saka itu diwarisi. Bukan saka harta, saka jin. Saka jin diwarisi oleh generasi seterusnya, keturunannya. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah, secara tak sedar, ramai yang datang merawat di perubatan Islam, terutama di tempat saya lah, Center Asaza. Tuan-puan dirahmati Allah, mereka tak sedar mereka telah mewarisi saka. Ada yang kata sihir, bila kita cek betul-betul saka. Ada yang kata orang buat lah, orang ni sihir lah, apalah. Bila kita cek betul-betul, bila kita cek keluhan mimpi, keluhan sakit, bila diruqyah, soal jawab dengan jin, ika pemutus, dan semuanya lah. Bila kita cek tanda-tandanya, rupanya menjurus kepada saka, bukan sihir. Tu. Baik, tuan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang ada yang bertanya, bagaimana saka? Bagaimana saya boleh mewarisi saka? Saya tak terima pun, Ustaz. Itu. Saya tak terima pun. Tu. Itu. Tapi macam mana jin tu boleh pilih saya? Tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itu malam-malam ni kita akan berkongsi cara pewarisan saka. Bagaimana saka itu diwarisi. Iman tak dapat diwarisi, tapi saka dapat diwarisi. Ada 6 cara saka mewarisi. Kamu mungkin mewarisi saka. Ada 6 cara. Bukan jenis-jenis saka. Jenis saka lain cerita. Yang ni cara mewarisi saka tersebut. Baik. Pertama adalah, nanti tuan-puan tolong type ya. Tuan-puan tolong type. Yang baru masuk tolong share. Mungkin akan dapat manfaat kenalan kita di muka buku media sosial ini. Biarlah kita bersosial dengan baik. Jangan sampai menjadi sosial sampai sial. Jangan. Kita bersosial sehingga mendapat manfaat yang baik. Baik, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maafkan saya. Kita teruskan kepada yang pertama. Cara pewarisan saka. Yang pertama adalah melalui akad ataupun perjanjian. Macam orang akad nikah. Saya terima nikahnya dengan mas koin yang tertentu. Sekian. Ada. Ini yang pertama, cara mewarisi saka adalah dengan akad, iaitu perjanjian. Dibuat perjanjian. Tuan-puan dirahmati Allah, 2-3 hari lepas, hari Rabu kalau tak silap. Rabu, makin Rabu.
kemarin semalam, ada seorang hamba Allah yang datang, dia dah buat pembedahan mata. Kata mata yang sakit, bila buat pembedahan tak hilang sakitnya. Okey, kebanyakan saka bila ia mengganggu pesakit ataupun mangsanya akan selalu sakit perut dan mata. Itu memang sentiasa berlaku. Okey, tanpa apa-apa penyakit. Sakit mata dan itu. Bila kita rawat dia, kita tekan kat sini, tekan sikit je, dia menggelempur. Sakit, menangis dan sebagainya. Bila kita buat macam ni sambil baca ayat-ayat syifa, bila dia sedar, dia rasa cerah mata dia. Sedap, ustaz. Bila buat ikrar pemutuh, memang menangislah kerana tak mau berpisah. Dia mewarisi saka. Saya hari Selasa ke ustaz? Hari Selasa. Ya. Itu atas restah saya tu. Rosmawar Awi. Kak Ros dia panggil. Hari Selasa. Ya, hari Selasa. Maaf, tak ingat. Bila kita tanya apa perjanjian yang telah dibuat? Aku telah buat perjanjian melalui akad. Akad perjanjian. Maka datuk nenek moyangnya pernah buat perjanjian dengan jin ini untuk menjaga dan juga untuk kecantikan. Itu. Dengan perjanjian, dibaca perjanjian tersebut dia bacalah. Dan juga dengan menggunakan media darah. Darah sebagai akad perjanjian. Jadi yang pertama, bukan salah datuk nenek moyang kita. Tidak salah, mungkin mereka tak tahu dan sebagainya. Dan kita semualah mungkin kerana lalai dan sebagainya. Ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita fokus kepada kesembuhan. Jadi pertama, cara pewarisan saka pertama, tolong tarik seorang. Yang pertama adalah melalui akad ataupun perjanjian. Akad ni ikatan, akadun, ikatan, akad nikah, ikatan nikah. Akad ni perjanjian, ikatan perjanjian. Jadi yang pertama adalah ikatan perjanjian. Okey, pembawa saka keturunan yang sakit ternak akan mewariskan jin-jin belaannya kepada pewarisnya seumpama mewarisi harta pusaka kepunyaannya. Seperti itu. Untuk mewariskan jin-jin belaannya, jin-jin yang ada perhubungannya kepada generasi seterusnya. Sekiranya si pewaris, anak-anaknya ataupun cucunya, ataupun anak murid dia yang paling rapat dengan dia. Itu boleh jadi. Sekiranya si pewaris saka tadi bersetuju menerima dalam keadaan sedar. Ini dalam keadaan sedar, bukan mimpi. Sedar dengan sendirinya. Dia sedar dengan sendirinya. Jin-jin ini akan bertukar milik. On the spot. Terus bertukar milik. Makanya orang sakit tadi kata, aku nak mewarisi jin aku ini ataupun balaan aku ini kepada kamu. Kamu terima tak? Dan yang si penerima tu sedar tindakannya dan dia menerima. Itu. Dia menerima. Walau keadaan terpaksa tapi dia sedar dia menerima. Ini dipanggil melalui akad perjanjian. Dia menerima. Tetapi jika pewaris tidak bersetuju, anak-anaknya tak mahu nak terima, anak muridnya pun tak mahu nak terima, cucunya pun lagi tak mahu terima. Okey? Ada dua kemungkinan. Kalau tak nak terima, ada dua kemungkinan. Apa? Pertama, jin saka tersebut akan berusaha untuk mendampingi pewaris secara paksa rela. Kalau tak nak terima, jin tu akan secara paksa mendampingi dan secara paksa rela supaya pewarisnya terima secara paksa rela. Ada caranya. Sekejap lagi kita umumkan. Sekejap. Paksa rela. Itu yang pertama. Dia akan terima secara paksa. Okey. Yang kedua. Yang ni lah nampak macam sihir. Gangguan tu nampak macam sihir. Sakit. Kalau kamu tak terima, kamu akan sakit. Nampak macam orang sihir. Tidak. Dia adalah helah saka tersebut supaya menerima. Sebab tu ada yang sakit lama. Dia terima.
terima melalui mimpi ke apa, boleh berubah orang, boleh mengurut orang, boleh bidan dan sebagainya. Boleh kelebihan itu ini yang dia claim kelebihan daripada Allah SWT. Sebenarnya tidak ada kaitan dengan jin. Tu. Kadang masuk TV3, kadang masuk sinar harian. Aduh, yang apa? Aduh. Yang buat masuk TV, yang buat masuk surat khabar pun tak fikir panjang benda ni. Kena fikir, kena sedikit betul-betul. Ada benda yang dia tak cerita pada kita. Dia claim itu kelebihan daripada Allah. Sebenarnya tidak. Lama dah saya jumpa dan saya boleh buktikan. Tu. Sebenarnya ada gangguan jin. Ada kaitan dengan khadam jin. Pendamping dipanggil. Dia tak terima. Tapi jin tu akan mendampingi dia. Dan supaya dia terima secara paksa rela dipanggil. Itu pertama. Yang kedua. Jin saka tersebut. Kalau pewarisnya tak mau terima. Okey. Ada dua kemungkinan tadi. Kalau pewarisnya tak mau terima. Pertama. Jin tu akan mendampingi. Dan waris tersebut akan terima secara paksa rela. Yang kedua, jika pewarisnya tak nak terima, yang kedua, jin saka tersebut akan mengganggu keluarga pewaris secara berterusan. Yang ni lah akan pewaris tersebut akan anggap ini sihir. Tidak, sebenarnya jin itu yang mengganggu keturunan tersebut. Adik-beradik belaka jadi sakit. Lepas tu sakit berpindah-pindah. Seorang kerasukan, yang duk rupa pun akan kerasukan pula. Tu. Hari ni, adik sakit perut. Esok, adik dah sembuh, abang pula sakit perut. Ataupun, adik-beradik tu tak dapat nak berkumpul. Kalau berkumpul akan bergaduh. Akan sakit. Lalu tak berkumpul. Putus silaturahim. Dia akan ganggu. Ini, bila mana tak terima saka tersebut. Dua kemungkinan tersebut. Jadi, perawat jangan mudah-mudah kata sihir. Kejap-kejap sihir. Kejap-kejap sihir. Cek betul-betul. Cek betul-betul. Okey, itu yang pertama. Cara pewarisan saka yang pertama adalah melalui akad ataupun perjanjian yang telah dibuat oleh keturunan kita yang terdahulu. Itu yang pertama. Okey, yang kedua. Yang kedua. Cara pewarisan saka yang kedua. Tolong tarik seorang. Bismillah. Saya minum dulu. Allahumma zakna khairan minna. Alhamdulillah. Seterusnya, cara pewarisan saka yang kedua, iaitu melalui mimpi. Melalui mimpi. Tadi pertama melalui akad perjanjian. Terima secara sedar dari keturunan kita. Yang kedua, kita terima melalui mimpi. Mimpi macam mana? Okey. Terdapat juga warisan saka yang diturunkan kepada pewarisnya melalui mimpi ini. Sebagai contohnya, dalam mimpi kita didatangi seseorang memberi sesuatu kepada kita ataupun mengajar sesuatu ilmu kepada kita untuk kita amalkan. Kemudian kita beramal dengan ilmu tersebut dalam mimpi yang kita ambil tanpa menyedari bahawa kita telah mewarisi saka. Tu. Yang kedua melalui mimpi. Contoh pesakit-pesakit saya yang pernah datang bila kita diagnosa penyakitnya dan bila kita rawat betul saka. Dia terima melalui mimpi. Contoh mimpi macam mana? Dia mimpi ada orang bagi kain pada dia. Sama ada dia kenal ataupun tak kenal. Kalau kenal mungkin keturunan dia. Kebanyakannya orang yang telah meninggal dunia daripada keluarganya datang memberi kain. Dia ambil kain tu dia terima. Ada yang beri cincin, dia ambil cincin tu dia pakai, dia terima. Ada yang Islamik sikit, dia nampak di langit ada tulisan ayat Al-Quran. Dia pun baca, lepas tu ada seruan dari langit, amalkanlah ayat ini sekian, 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 tujuan sekian, sekian, sekian. Dia pun ambil amal, habis dia terima. Kerana jin ada Islam, tapi Islam fasik lah yang mengganggu manusia. Dan ada jin yang kafir. Itu.
Tuan pada rahmati Allah, dengar ustaz terangkan ni pun dah rasa macam-macam tindak balas dalam badan Rabi' atau ada wayah. Itu bermakna memang dah seperti ada saka tu lah. Itu bermakna. Jadi tuan puan, jadi kaedah yang kedua, cara pewarisan saka adalah, terima kasih tolong buat nota tu Aida Ahmad, iaitu melalui mimpi. Saya pinkan nota Aida Ahmad. Nanti kalau dia buat nota lagi, saya akan pinkan yang terbaru, latest lah. Okey. Melalui mimpi yang kedua ni kita bicarakan sekarang. Ni. Kalau ada adik-beradik ni, pernah mimpi sebegini tadi, dia menerima barang dalam mimpi tersebut daripada arwah-arwah keluarganya yang terdahulu, itu terima saka. Itu melalui mimpi. Okey. Yang kedua, terima ayat dalam mimpi dan diamalkan untuk tujuan tertentu. Maknanya dia terima sesuatu ilmu tu dalam mimpi. Tak sah dah ilmu dalam mimpi. Dia kena ada guru. Dia kena ada kitab. Tak ada orang belajar sambil tidur. Tak ada. Kepada rahmat Allah SWT. Okey? Dia terima dah. Kebanyakan kalau nak tahu jin Islam atau kafir, kalau jin Islam fasik lah yang mengganggu manusia, kebanyakannya di badan manusia tersebut yang menerima saka, kebiasaannya akan timbul satu daging. Dia timbul daripada kulit daging dia ni huruf Jawi. Sama ada ba, antara huruf Jawi lah. Alif, Jim, Ha, Da, Ra, Sin. Dia timbul. Nah, kita nampak, kita rasa timbul tu. Itu antaranya, kebanyakannya adalah jin Islam fasik. Tu yang ganggu dia daripada keturunannya. Kalau kebiasaan jin yang kafir, dia timbul di daging, kulit daging tu huruf Rumi. Huruf Rumi ataupun nombor dalam huruf Rumi. 1 2, okey? A B C D sampai Z. Kalau Islam fasik kebanyakan ada timbul. Kebanyakannya timbul. Dia perasan macam huruf lah. Sama ada nombor dalam tulisan Jawi ataupun huruf tulisan Jawi, itu jin Islam fasik mengganggunya. Dia akan menerima sesuatu ilmu dalam mimpi. Itu pewarisan saka. Itu bukan anugerah. Kalau anugerah, dia akan belajar, ada guru, ada berkitab dan sebagainya. Faham? Itu. Ataupun dia bermimpi ada orang memberi makan kepada dia, dan yang memberi makan itu adalah keturunannya yang terdahulu yang telah meninggal dunia. Kadang ada beri makan sirih, kadang ada beri makan buah nangka, kadang ada beri makan makanan tradisional yang terdahulu, pisang. Tu macam tatu ke ustaz? Ya, lebih kurang tatu, tapi dia bukan dilukis, dia timbul. Macam di daging tu timbul isi sikit. Gitu. Okey, itu melalui mimpi. Yang kita nak pergi bomo tu, Tok Bomo kata dia terima ilmu dalam mimpi, jangan pergi. Itu dia merawat menggunakan khadam jin. Secara tak langsung, kadang dia tak tahu pun. Bila dia datang ke center kita, Tok Bomo ni, dia tahu kadang-kadang. Dia tak tahu. Dia terima benda tu, benda yang tak sepatut dia terima. Dia ingat anugerah daripada Allah. Bila dia mari kita cek, sebab dia jatuh sakit. Saya banyak berubat bomo-bomo. Saya banyak. Bidan terkenal pun pernah saya berubat. Dia datang rumah. Bila kita rukyah, ternyata ada gangguan jin yang mendampinginya. Dia baru tahu. Masya Allah. Kita tak boleh nak salahkan dia kot. Tapi kita mesti menilai dengan ilmu. Bila kita dah tahu, jangan. Hati-hati. Jadi itu yang kedua, tuan-puan. Itu yang kedua. Seterusnya, yang ketiga. Yang ketiga. Ustaz nak tanya sekejap. Norida Junuh. Kalau orang berubat tu bagi tahu siapa-siapa yang sihir, kita percaya sehingga kan ada buruk sangka macam mana? Salah. Perawat tak akan tahu siapa yang sihir. Perawat syar'i tak akan tahu. Perawat syar'i akan fokus kepada kesembuhan. Buat benda dia bagi tahu, dia tahu macam mana.
Dia ada 3. Pertama, penyiasatan. Yang kedua, pendakwaan. Yang ketiga, pembuktian. Mana pembuktian? Kalau tak ada bukti, dia telah buat fitnah. Perawat tu buat fitnah. Tak boleh. Perawat mesti fokus kesembuhan. Mesti fokus kepada kesucian jiwa pesakit. Bukan mengeruhkannya. Itu. Sekarang banyak scammer dalam perubatan Islam. Banyak. Tuan-tuan hati-hati. Dia claim itu, claim ini. Jangan. Pertama, bahaya pada akidah. Yang kedua, kena tipu. Yang ketiga, habis duit. Yang keempat, buang masa. Yang kelima, bertambah sakit. Rugi. Siasat betul-betul latar belakang pendidikan dia. Mana tauliah dia? Mana pengiktirafan dia? Baca Quran pun kadang tak betul. Keedahnya berdiri atas garis panduan syariat ke tak? Kita mesti ada ilmu. Kita mesti selidiki dahulu. Selidiki dahulu sebelum berubat dengan mana-mana perawat. Okey. Zaman sekarang ramai perawat scammer dengan menggunakan title ustaz ataupun tuan guru ataupun dengan perubatan Islam. Sebenarnya bukan perubatan Islam. Bahkan menyalahi etika banyak bila kita lihat betul-betul. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kita teruskan fokus kepada cara pewarisan saka. Yang ketiga, tuan-tuan. Cara pewarisan saka yang ketiga. Bagaimana saka itu diwarisi? Walaupun kita tak nak. Okey. Yang ketiga adalah melalui pemberian barangan. Melalui pemberian barangan. Sebab itu, bila kita pergi rawat mana-mana, kita tanya apa amalan kamu. Sebab kita takut diambil melalui mimpi. Kita tanya, ada tak barang-barang? Tu. Okey, kita tengok. Yang ketiga, melalui pemberian barangan. Kadang-kala, orang yang membela saka ini mewariskan sakanya kepada warisnya melalui pemberian barang-barang. Seperti keris. Dia tak bagi tahu pun kita. Masa dia sakit tu, dia tak bagi tahu. Nak terima tak saka aku? Terimalah saka aku ini. We makan pada dia bila-bila. Kadang dia tak bagi tahu. Kadang dia bagi barang. Terimalah saka keris aku ini. Terimalah keris aku ini. Jaga dia baik-baik. Kadang dia kata macam tu. Kita pun ambil. Ni. Keadaan ketiga. Menerima saka adalah melalui pemberian barangan seperti keris, cucuk sanggul. Orang terdahulu. Orang sekarang tak pakai cucuk sanggul dah. Orang sekarang pakai tudung sauk. Baik. Cucuk sanggul. Lagi apa? Cincin. Lagi apa? Batu permata. Contoh itu. Lagi apa? Kain selendang. Lagi apa lagi? Keris kecil, badik dipanggil. Lagi apa lagi? Kebanyakan tongkat ular. Kadang tu ada. Tongkat tu betul ular, tuan-puan. Itu ada. Kita sudah tu. Kalau tuan-puan tengok dalam video montaj Asazan, nanti tengok balik pada page tu, ada kita pin kan atas sekali. Ada dalam tu video tongkat ular saya pegang. Itu. Tuan-puan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu barangan. Banyak lagi lah barangan-barangan tersebut. Ataupun kertas yang dilipat. Letak dalam kain yang dijahit. Kita tak tahu pun ada apa. Dia pesan jangan buka. Pegang je. Jaga je baik-baik. Ada. Itu yang ketiga. Cara pewarisan saka. Yang ketiga melalui pemberian barangan. Jadi jaga-jaga barangan tersebut. Barangan tersebut jaga. Jaga-jaga. Kita nak terima, kena jaga. Okey. Pemberian ini adalah sebagai tanda simbolik secara tidak sedar untuk penerimanya sebagai pewaris saka. Kadang kita tak sedar, kita ingat dia bagi barang je. Rupanya barang tu berkhadam. Kita terima barang sekali dengan khadam, sekali dengan saka. Kita mewariskan. Sebab itu kadang-kadang kalau ustaz-ustaz pergi ke rumah kan, dia sebagai dia tanya barangan. Bukan nak rampah, dia tengok. Bukan dia ambil dia. Dia tengok, okey, dia baca ruqyah, dia rendam dalam air. Barang tu tak salah. Yang salahnya ada khadam. Seperti keris, tuan-puan. Keris tak salah. Yang salahnya bila masuk khadam. Itu yang salahnya.
Jadi kerih tu boleh guna. Khadam tu yang tak berguna. Yang tak guna. Kita tak nak guna khadam. Kita nak keris je. Gitu. Kadang ada orang memang sengaja cari pasar. Nak cari kerih berkhadam. Tu. Baik, tuan-tuan, elakkan. Pewaris ini perlu menjaga barang-barang pemberian tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh pemilik yang terdahulu. Kalau pemilik terdahulu setiap malam Jumaat dia perasak kerih dia. Perasak kerih dia. Perasak bukan dengan tujuan baik lah. Perasak patut ada baca mantra pula. Itu tak boleh lah. Okey, 2 seminggu sekali. Tu kena perasak. Dan generasinya pun yang terima kerih ni kena buat macam tu. Ini sudah mewarisi saka. Itu. Tuan-tuan dirahmati Allah. Biasanya, kalau keris diasapkan dan disapukan limau, maka pewaris ini juga perlu berbuat demikian. Melainkan kalau dia pelimau ke keris tu untuk hilang anti karat, tak apa. Ataupun perasak kerih tu untuk memberi ketahanan kepada besi, itu tak apa, tak ada masalah. Ni yang masalahnya, dia buat kerana keturunannya yang buat seminggu sekali untuk mewarisi saka tersebut ataupun kehebatan kerih tersebut. Tu. Kelebihan kerih tersebut tak boleh. Ada pula baca jampi-jampi pelik pun tak boleh. Jika tidak, ada kalanya jin-jin ini akan mengganggu pewaris tersebut dan keluarganya. Kalau tak perasak, kena ganggu. Kalau perasak kerih, tak kena ganggu. Seperti beri makan pula. Tak boleh. Itu memang sudah mengagungkan jin-jin tersebut. Okey, itulah tadi 3 cara pewarisan saka melalui akad perjanjian pertama. Yang kedua melalui mimpi. Yang ketiga melalui pemberian barangan. Ada 3 lagi. Ada 3 lagi cara pewarisan saka. Tuan-puan, kita berhenti rehat seketika. Mari sama-sama kita menyanyikan satu lagu bersama saya pada malam ini. Kita rehat seketika. Yang ada air, boleh minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-puan, ikut saya. Kita bukan nyanyi, kita berzikir. Malam Jumaat nyanyi apanya. Okey, kita berzikir Hasbi Rabbi sama-sama sebelum kita teruskan. Tuan-puan nak tahu lagi tak? 3 lagi cara pewarisan saka. Kalau nak tahu, tolong komen. Nak tahu lagi, teruskan ustaz dan sebagainya. Kita tunggu komen banyak-banyak dulu. Sama-sama zikir munajat dahulu. Sama-sama. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad
ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Allah 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 ya Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Alhamdulillah. Dua zikir tadi, Wahabi sangat-sangat marah zikir dua zikir tadi. Tapi kita zikir bukan kerana nak buat Wahabi marah. Tapi kerana nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita, lisan kita basah dengan zikrullah. Mengingati Allah melalui zikir. Memuji dan memujanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minum dulu sikit. Bismillah. Ramai komen nak tahu juga Ustaz, gapo dia? Tu dia. Baik, kita telah berkongsi cara pewarisan saka. Ada 6 jenis, 6 cara pewarisan saka. Yang pertama tadi melalui akad perjanjian. Yang kedua melalui mimpi. Yang ketiga melalui pemberian barangan. Kita sambung 3 lagi. Baik, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah, Ustaz rujuk kitab mana? Ada 3 kitab saya rujuk malam ni. 3 kitab. Okey, kejap lagi saya tunjuk. Baik, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya adalah yang keempat. Tuan-puan, tolong buat nota ya. Nanti bermanfaat kepada kita semua. Kullu all. Baik. Yang keempat adalah pilihan jin. Jin tu pilih sendiri. Jin tu pilih sendiri. Jin tu yang membuat pilihan. Dia nak siapa daripada keturunan ni, nak siapa. Seperti akad hari Selasa itu, dia nak, jin tu nak anak perempuan daripada setiap ahli keluarga keturunan itu. Kalau anaknya ada 4 orang, jadi ada 4 keluarga lah akan berkahwin beranak pinak. Jadi antara 4 keluarga ini akan ada anak perempuan, anak perempuan belaka. Jadi anak perempuan tersebut setiap satu keluarga akan mewarisi saka. Siapakah yang terpilih untuk terima saka? Sama-sama kita saksikan. Baik, pilihan jin. Jin nak pilih siapa ni? Okay. Perpindahan jin saka daripada pembawa saka keturunan kepada pewarisnya, anak keturunannya, juga terjadi dengan tindakan jin itu sendiri akan memilih pengganti tuannya yang telah meninggal dunia. Biasanya jin saka akan memilih pewaris yang baik atau yang rapat dengan pembawa saka, ataupun yang sangat disayangi oleh keturunannya itu. Datuk nenek moyang dia sayang sangat pada anak ini, sayang sangat pada cucu ini. Ini kebiasaannya akan mewarisi saka tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua,
Pilihan jin. Kebanyakan jinnya akan pilih sama ada anak sulung ataupun anak bongsu. Sama ada sulung lelaki atau sulung perempuan, atau bongsu lelaki atau bongsu perempuan. Dia akan pilih. Itu pilihan dia. Boleh tuan-tuan? Kebanyakan begitulah bila kita rawat. Dia membagi sesaka, kita tanya anak sulung ke? Ya, sulung. Lelaki ke perempuan? Sulung perempuan. Anak bongsu ke? Ya, bongsu. Bongsu lelaki ke perempuan? Dua-dua. Kebanyakannya. Itu. Oh, pan ni tak boleh rapat, Ustaz. Tidak. Jangan putuskan silaturahim. Ketaatan. Sebab tu kita perlu tahu benteng diri. Perlu kita membentengi diri. Jin tersebut akan menjadikan pewaris itu sebagai tuannya yang baharu. Dia akan pilih. Kalau kebanyakan jinnya biasa diguna untuk kejahatan, dia akan pilih keturunannya yang paling jahat. Paling nakal. Kalau jinnya biasanya digunakan untuk tujuan baik, berubah ke apa ke, dia ada khadam. Tapi tujuan baik dia buat. Tak boleh sebab menggunakan pakai ke khidmat jin tak boleh. Walaupun tujuan baik. Jadi dia akan pilih keturunannya yang baik. Tu. Dia ada cita rasa dia. Cita rasa dia. Tu macam mana nak tolak jin saka? Relax dulu. Kita malam ni kita tajuk dia cara pewarisan saka, tak habis lagi. Tu. Biar faham dulu bagaimana pewarisan saka ni boleh terjadi. Itu. Tu. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang setiap adik-beradik kita ni, kita ada 7 orang adik-beradik. Contoh. Okey? Setiap adik-beradik ni ada anak, maksudnya ada 2 anak, ada 3 anak, ada 4 anak, 5 anak, 11 anak. Wow, ada. Okay, tuan-tuan? Jadi setiap anak adik-beradik kita ni, anak-anak kita, anak-anak saudara kita, pasti dalam satu keluarga akan sakit. Akan nampak pelik-pelik. Akan kerasukan, mudah kerasukan, badan lemah, penyakit pelik. Setiap keluarga kadang ada. Itulah saka, bukan sihir. Itulah saka. Ada jin saka panah ke dengar ni? Saya bongkar. Saya bongkarkan teknik kamu. Okey. Baik. Tuan-tuan dirahmati, itu pilihan jin. Jin tu buat pilihan. Tu. Dulu saya terpilih untuk mewarisi saka daripada keturunan saya. Dululah. Dulu. Tu. Baik. Tapi kita buat benteng diri, kita tahu, kita belajar. Tu. Bagaimana pilihan dia mari ikut mimpi dulu? Mimpi rumah lama. Walaupun rumah tu dah musnah. Mimpi orang-orang tua terdahulu yang telah meninggal mari bercakap dengan kita. Nak bagi amalan, suruh terima dan sebagainya. Itu. Tu. Mari kanak-kanak mendampingi, ajak, suruh kita angkat, peluk, menyusu dan sebagainya. Mendampingi, mula mendampingi tu. Itu pilihan-pilihan dia datang tu nak pilih tu. Tu. Baik. Tuan-tuan rahmati Allah. Itu yang keempat. Yang kelima. Jom. Dah syarat tubuh, ilmu syarat tubuh, bacaan-bacaan yang diberi oleh keturunan terdahulu macam mana Ustaz? Relax. Tak sampai lagi. Yang kelima pula. Orang mewarisi saka ni perangainya sama dengan orang terdahulu. Betul tak Ustaz? Ya, 90% betul. Tu. Selalu mimpi balik kampung. Baik. Kalau rindu kampung tu malam tu mimpi tu, itu mimpi khayalan. Itu lain. Ini kita tak rindu berkampung, tapi selalu mimpi kampung. Baik. Yang kelima, kita teruskan yang kelima daripada 6. Cara pewarisan saka yang kelima, iaitu melalui amalan. Tolong buat nota seorang. Yang kelima adalah melalui amalan. Amalan yang macam mana ni? Penerimaan saka melalui amalan boleh berlaku apabila seseorang yang membela jin saka mengajar atau mengijazahkan amalan-amalan tertentu
kepada seseorang yang disertakan dengan jin saka. Keturunan kita mengajarkan kepada kita sesuatu amal ataupun dia mengijazahkan amalan tersebut. Kalau amalan baik tak ada masalah. Ni amalan yang sandaran kitab pun tak ada. Orang panggil amalan-amalan orang-orang tua dahulu. Berhati-hati. Kena cek dulu sebelum kamu nak terima amalan tu. Nak ijazah terima tu. Cek dulu. Tak cukup lagi ke dengan amalan yang Nabi SAW ajarkan kepada kita? Tak cukup lagi kah dengan amalan alim ulama turunkan kepada kita? Sehingga kita nak ambil amalan-amalan dengan dijenamakan dengan petua-petua orang lama. Hati-hati. Hati-hati. Tiba-tiba panahlah tekok ni. Fabi. Dengar sampai habis. Jangan lagi. Ustaz boleh tangkap jin hatu raya sebab tuan dia sudah mati. Tidak. Perawat syar'i takkan buat macam tu. Main tangkap-tangkap ni. Kita perlu baca doa. Benteng diri. Dia nak terbakar ke? Dia nak Dia nak lari ke apa? Itu urusan Allah SWT. Allah punya kuasa. Jadi kita nak ambil sesuatu amalan atau terima ijazah sesuatu amalan, kena lihat. Adakah amalan itu kita faham tak bahasa dia? Bacaan tu kita faham ke tak? Kadang kita nampak macam ayat Quran, hujung-hujung tu bukan ayat Quran. Ataupun tengah-tengah ayat Quran tu ditambah dengan ayat-ayat yang lain. Itu haram hukum dia. Tak boleh. Ini bahaya. Kadang kita dengar, sepatutnya kita ucap syahadah macam ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Contoh. Ini ada yang ucap syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Timbul ho atas aku ho ni. Dia banyak campur. Kun fayakun. Patut kita baca gitu. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad. Hei seteruku. Siapa habis? Kita terima amalan tu. Kita terima sekali dengan saka. Jangan. Sebab tu kena hati-hati nak terima satu ijazah. Kandung alif dalam badanku. Kandung alif kandung dalam badan kita. Macam mana pula? Bila minta rujukan, kata kita tak beradab. Kita nak buat amal. Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap amalan tanpa ilmu, i'malu mawdud, ketahuilah tidak diterima. I'malu mawdud, ketahuilah ianya tertolak, wala yuqbalu minhu, dan tidak akan diterima amalan tersebut. Jangan main-main. Apa yang dirahmati oleh Allah. Tu. Dah ustaz, hok bagi tu ustaz. Cek latar belakang ustaz tu, cek dia. Ngaji mana? Mana pengiktirafan dia? Mana rujukan kitabnya? Dengar bacaan Al-Quran dia betul ke tak? Tu duk main banyak selawat. Selawat lah bagus. Tapi amalan tu yang tak bagus. Faham tak? Amalan yang dia beri ijazah pada kita. Kena tengok balik. Kena cek balik. Betul ke tak? Kan terima sekali dengan jin kita. Okey? Penerima amalan tersebut akan didampingi dengan jin saka tersebut selagi mana dia mengamalkan amalan tersebut. Bila amal, seperti kita menyeru jin tersebut datang. Amalan-amalan tersebut boleh berupa jampi-jampi atau sebagainya. Kalau zikir, kena zikir banyak ni. Tak boleh lebih, tak boleh nak kurang. Kalau ada sandaran hadis, tak apa. Ni tak ada. Kena buat 1000. Tak boleh lebih. 1 pun tak boleh lebih. Kurang tak jadi. Lebih jadi isim. Macam mana zikir yang mendekatkan diri pada Allah lebih jadi isim? Kurang tak jadi. Apa yang kita kejar sebenarnya? Redha Allah ataupun kehendak nafsu kita? Fikir-fikirkan. Tuhan pada rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Fikir-fikirkanlah. Itu melalui amalan. Termasuk ilmu syarat tubuh, tuan-tuan. Tu. Okey. Saya akan tunjukkan, bukan tunjuk, saya akan perdengarkan kepada tuan-tuan voice. Saya berubah bidan. Saya berubah bomoh kadang-kadang. Kadang saya tanya dia, apa amalan kamu? Dia ambil daripada yang terdahulu. Dia pergi belajar apa, saya suruh dia baca. Okey. Saya buka sekarang. Tunggu. Saya boleh buktikan. Sebab ini bidang saya.
Saya ada pengiktirafan, CJ Tauliah dan sebagainya. Saya buat kajian, saya belajar berkitab, berguru dan sebagainya. Dan ini adalah antara yang saya dapat pengalaman saya bertemu dengan bidang-bidang ataupun bomoh-bomoh dukung sihir pun saya pernah bertemu. Ada yang nak bertaubat, ia datang kepada saya. Okey, saya tak tunjuk video sebab menjaga aib dia, kena jaga aib. Tapi saya akan tunjukkan kepada tuan-puan, saya akan perdengarkan kepada tuan-puan voice suaranya. Sekejap saya cari. Cari kat mana ni? Sekejap Mana voice Nak cari kat mana voice? Tolong jap. Voice yang pernah kita rakam dulu. Sekejap saya cari. Tuan-puan boleh dengar ni. Ni antara contoh ilmu menerima saka melalui amalan. Terima ijazah amalan ni habis. Sekejap Saya mana dah saya simpan voice Voice ni nak tengok mana? Batu jap. Mana voice habis? Sekejap tuan-puan. Sekejap ada masalah ni. Sekejap tuan-puan. Ada. Mari sini. Sekejap saya tengok telefon lain. Telefon saya ni bermasalah. Sekejap tuan-puan. Minta maaf lah. Sebab kita dok ready sebenarnya. Tapi kalau puan-puan nak dengar antara amalan jampi yang pernah diterima. Okey. Cepatlah. Saya panggil admin ya. Tu mana voice duduk sini? Duduk mana? Sekejap tuan-puan. Saya okey, ada lah. Ni ada berapa ni? Oh, banyak lah. Awak mana start ni? Okey. Okey, kita perdengarkan. Okey. Ini yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Jiwa di mana nikah, getoko tak terjadi air, getoko tak terjadi air. Air tepuk tengah antara bukan aku punya peracu, tu tapi punya peracu. Bukan aku punya peracu, Allah punya peracu. Bukan aku punya peracu, Muhammad punya peracu. Peracu gini Rasulullah, sidi guru, sidi aku kerana guru. Sidi buka la ilaha illallah. Itu antaranya. Itu antara ilmu syarat tubuh. Tu bidang. Dibagi amalan ni kepada keturunannya pula. Seluruh keturunannya berubat dengan saya. Ada lagi tak? Cari lagi. Saya akan tunjukkan beberapa contohnya. Sekejap tuan-puan. Payuh ni baru nak cari. Ada lagi tak? Saya cari lagi. Saya ada banyak simpanan tapi saya tak dapat nak buka voice yang telah saya simpan dulu ni. Ada masalah key and font.
Mungkin dah sampai waktu expire-nya. Takkan hilang gini voice kita simpan. Sekejap tuan-puan. Sekejap Apa tak dia buka ni? Tak dia nak rakam. Apa jadi gini? Tak apalah tuan-tuan. Ada lagi tak? Tak ada. Itu sajalah. Ada banyak lagi tuan-tuan. Ada banyak lagi. Tak dapat saya nak cari, minta maaf lah. Nampaknya handphone Oppo ni akan ke laut nanti. Sayangnya hilang habis. Okey, tak apalah. Mungkin bukan rezeki. Baik, tuan-puan dan rahmatul doa itu melalui amalan. Amalan macam-macam amalan ni. Kalau kita nak cerita tak habis, banyak sangat amalan pelik-pelik. Itu. Seterusnya adalah yang terakhir pada malam ini, iaitu cara pewarisan saka yang keenam. Yang keenam, iaitu melalui perbomohan. Melalui perbomohan. Perbomohan. Macam mana tu perbomohan? Berjumpa dengan bomoh. Dia ni, kita ni pergi berjumpa bomoh, sama ada untuk mendapatkan rawatan ataupun kita nak menemani seseorang untuk berubat, mempunyai risiko yang sama. Kalau teman pergi ke Pak Ustaz, okey. Tempat perubatan Islam, okey ni. Pergi rumah Tok Bomo. Hak pergi pun kena, hak teman pun kena. Mereka berdua, yang pergi sakit, yang penemang pesakit ni, mungkin diganggu oleh jin-jin suruhan bomoh yang sedia berkhidmat untuk mengganggu ataupun menyesatkan manusia. Dua-dua kena. Ramai juga pesakit yang datang mendapatkan rawatan di pusat perubatan Islam setelah berjumpa dengan bomoh. Bila kita cek, dia sakit setelah pergi bomoh ni. Semakin teruk. Yang ni tak ada apa-apa, pergi teman je, dia pula yang sakit. Kerana apa? Kerana bomoh-bomoh yang menggunakan khadam jin pasti akan memberi kesan kepada kita semua. Terutama yang memasukkan jin ke dalam badan perantara. Hati-hati. Ataupun yang kita ni duk sudi masuk jin, biar bomoh tu masuk jin dalam badan kita. Itu haram hukumnya. Tak boleh, itu makin sesak kita. Itu bukan perubatan Islam. Itu bukan perubatan Islam. Itu menyalahi etika dalam perawatan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesan-kesan mereka yang diganggu oleh jin saka ini. Nak tahu tak tuan-tuan kesan-kesannya? Apakah kesannya? Bila kita dah mewarisi saka daripada 6 cara tadi. Pertama, kita ulang balik melalui akad perjanjian. Yang kedua, melalui mimpi. Yang ketiga, melalui pemberian barangan. Yang keempat, pilihan jin. Yang kelima, melalui amalan. Yang keenam, melalui perbomohan. Okey. Ada kesannya. Nanti seorang tolong buat nota 6 cara pewarisan saka. 6 cara pewarisan saka. Okey, nanti buat nota. Kita send. Nak tahu tak tuan-puan kesan-kesan daripada gangguan saka ni, daripada 6 cara pewarisan saka? Nak tahu, tolong komen. Nak tahu, teruskan Ustaz. Belum ngantuk lagi. Tuan-puan kena tunggu sebab saya nak memaklumkan 3 perkara baik. Siapa nak join ke Tasik Kenyir bersama tim kami?
Pada bulan 8 ni. Tim perawak. Tim kami perawak ni lah. Nak join bersama saya ke Tasik Kenyal? Tunggu. Nanti saya akan beritahu macam mana nak join bulan 8 ni. Itu. Ada 3 makluman bahagia pada malam ini. Okey? Kita tunggu sekejap. Okey. Okey, saya pingkan orang yang tolong buat nota ni. Terima kasih. Nak tahu lah? Kita minum dulu. Bismillah. Tak ada dah. Audio ke? Tak ada dah. Bismillah. Kita rehat sekejap. Sambil-sambil saya cari audio balik ni. Ini masalah tuan-tuan. Bila saya nak cari audio, bila kita buka ni. Ni. Perakam ni. Bila kita buka, jadi gini. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Siapa tahu? Bila kita... dia jadi macam ni. Tak boleh nak buka. Sebenarnya banyak audio yang saya rakam simpan ni. Hilang habis ni. Macam mana ni? Tak apalah. Okay, nak tahu? Kalau komen nak tahu, jom. Kita sama-sama rehat. Kita alungkan lagu Iman. Sama-sama. Kita alungkan lagu Iman pada malam ini. Sambil-sambil rehat. Sekejap lagi kita akan bicarakan balik. Sama-sama. Allahumma ahyina bil iman. Allahumma amitna bil iman. Allahumma ahsyurna bil iman. Wa adkhilna al jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Ya Allah, matikan kami dalam iman. Ya Allah, bangkitkan kami dengan iman. Dan masukkan ke syurgamu dengan iman. Sekali lagi tuan-tuan. Allahumma ahyina bil iman. Allahumma amitna bil iman. Allahumma ahsyurna bil iman. Wa adkhilna al jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Ya Allah, matikan kami dalam iman. Ya Allah, bangkitkan kami dengan iman. Dan masukkan ke syurgamu dengan iman. Alhamdulillah. Nur Fauzi, Ustaz cuba install Audio Manager dalam Play Store. Okey. Install. Lepas tu apa jadi kalau install? Install Play Store. Okey. Install ke apa? Audio Manager. Sekejap saya ikut saranannya. Audio Manager. Maklumlah saya tak belajar bidang ni. Sebab tu kita perlu tanya kepada yang ahlinya. Kita bodoh bidang ni, kita perlu belajar lah. Okey. Saya bidang perubatan. Yang mana ni? Audio Manager. Yang ni ke? Audio Manager. Yang ni. Saya pasang. Okey. Telefon saya bahasa Melayu tuan-tuan. Bahasa Melayu. Baik. InsyaAllah saya pasang ni. Kalau jadi. Okey. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya maklumkan dulu je. Sambil kita tunggu ni. Okey. Ada 3 makluman. Okey, saya maklum dulu sebelum kita teruskan. Pertama adalah makluman tentang ini. Saya tunjuk alik ni. Okey. Pertama makluman. Okey, sekejap. Okey, makluman tentang ruqyah tua. Makluman tentang ruqyah tua. Makluman tentang ruqyah tua Ahsaza. Okey, yang terdekat ni adalah pada hari Sabtu ini.
pada hari Sabtu ini, iaitu 23 Julai 2022 hari Sabtu. Di mana? Di Pusat Pengajian Islam Taman Islam Cukai Kemaman. Ujung Terengganu tu. Pukul 9 pagi hingga 1 petang ya. Okey, pukul 9 pagi tuan-puan boleh hadir beramai-ramai, bawa anak, isteri, bini-bini dan semuanya, anak-anak, keluarga, adik-beradik. Kehadiran dan pendaftaran pada pukul 9 pagi di Pusat Pengajian Islam Taman Islam Cukai Kemaman. Orang Kuantan pun boleh hadir ni, dekat ni. 9.30 taklimat program. Saya akan sampai sana lebih kurang pukul 8.30, 8.40 saya sampai. InsyaAllah. Pukul 4.30 pagi kita akan bertolak dari Setiu. Okey. Kemudian kita ke Tazkiyatun Nafs. Pengenalan ta'aruf perawat yang pergi bersama saya. Pengenalan dulu. Kita akan bagi taklimat. Kemudian Tazkiyatun Nafs. Kenapa kita diuji, diganggu oleh jin. Okey. 10 suku Ruqyah Masa. Saya akan baca ayat-ayat Ruqyah secara kuat lah. Menggunakan speaker semua. Kemudian Ruqyah pengasingan. Bagi perawat saya akan bantu saya lah. Pukul 12 suku taklimat alat bantu Ruqyah. Semua macam mana nak guna, apa yang sesuai, tidak sesuai. 12.45 penutup Zuhur tu kita bersurai lah, solat bersama. Kalau siapa nak jumpa saya, mungkin nak bercakap ke, nak bergambar ke, nak tanya soalan ke, kita akan buka soalan. Lepas, Alhamdulillah. Lepas Zuhur pun saya akan tunggu sekejap. Okey. Jomlah join. Jom. Kita biasa siaran langsung live. Jumpa saya face to face. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya lebih putih lagi kalau di luar sana. Dalam live ni nampak gelap sikit. Baik. Okey. Okey, boleh hadir beramai-ramai ya. Okey. Okey. Okey, yang ni pertama. Okey, makluman yang kedua tuan-puan. Makluman yang kedua. Okey, makluman yang kedua ini. Seminar istimewa wanita dan gangguan jin siri yang kedua akan dibuat pada hari Ahad depan, iaitu 24 Julai. Pukul 9.30 pagi hingga 12 tengah hari di Dewan Masjid Bandar Permaisuri. Yang hit boleh datang? Boleh. Sebab kita bukan buat di ruangan solat. Kita buat di Dewan, tuan-puan. Dewan. Di tepi bangunan Masjid Bandar Permaisuri itu ada Dewan. Okey, kita guna kitab ni. Siri yang kedua, itu siri pertama. Yang siri yang kedua, hari Ahad. Boleh hadir beramai-ramai. Okey. Dewan tu boleh muat 150 orang. Hari tu ramai yang hadir. Saya ingat sikit. Hari Ahad ni mungkin yang ramai. Okey. Hari Ahad ni mungkin kita tak buat live pun. Kalau buat live pun, slot pertama. Slot kedua tak boleh buat live. Bila slot yang kedua, yang hadir tu mesti akan tengok apa yang berlaku kan. Sebab tu kita jaga privacy lah. Okey. Okey, seterusnya tuan-puan yang ketiga. Ini yang paling penting. Iaitu tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nak join ke Tasik Kenyir. Yang nak join ke Tasik Kenyir bersama saya dan tim Ahsaza pada bulan 8 ni. Saya akan cabut 3 cabutan bertuah. Percuma saja. 3 cabutan bertuah. 3 cabutan bertuah bagi sesiapa yang terpilih. Siapa yang akan terpilih ni? 3 cabutan bertuah ni bagi mereka yang membeli produk keluaran Ahsaza bagi bulan Julai, bulan ini. Baik, bagaimana cara penyertaan? Okey, 3 cabutan bertuah ini 3 teket percuma dan akan dicabut dalam cabutan bertuah pada awal bulan 8 nanti bagi setiap pembelian bulan Julai, maksudnya. Bulan ni lah. Bagi siapa yang buat pembelian bulan ni, bulan Julai, RN50 akan dapat 1 nama ke dalam tabung cabutan bertuah. Kalau dia membeli RM100, 2 namanya akan berada dalam tabung cabutan bertuah. Kalau dia membeli RM150 pada bulan Julai ini, ada 3 namanya akan dimasukkan ke dalam tabung cabutan bertuah tersebut. Kalau dia membeli RM200,
ada 4 namanya akan dimasukkan ke dalam tabung cabutan bertuah tersebut. Kalau dia beli RM1000, berapa nama? Apa? 1000 bahagilah 50. Berapa? 10 namanya akan berada dalam tabung cabutan bertuah itu. Dan cabutan ini akan dibuat pada 1 hari bulan 8. Hari Isnin kalau tak silap, pada malam tersebut. Tu. Baik, syarat cabutan tersebut, tuan-puan, mereka yang bertuah akan diberi 3 tiket percuma. Dia boleh bawa lah 3 orang ahli keluarganya untuk bersama kami. Selama 2 hari 1 malam sahaja, mengikut tarikh yang kami dah book dah. Kami dah booking housebook yang terbaik, insya-Allah, sangat selesa dan aktiviti yang menarik. Yang pastinya ada banyak pengisian rohani dalam program tersebut. Kita namakan program ni Camp Tamrin Kiadi Mu'allij. Okey. Dia akan ada pengisian rohani oleh saya sendirilah dan juga tim. Solat berjemaah bersama. Kita akan buat praktikal rawatan. Kalau tuan-puan pesakit, saya akan rawat 24 jam pun boleh. Tak ada masalah. 24 jam kita rawat pun boleh. Tak ada orang lain dah. Tuan-puan je. Tu. Baik, tuan-puan. 1020 Ustaz. Kalau 1020 cabutan, betul. Silap. Saya lemah matematik. Saya dapat C+ je matematik SPM. Minta maaf banyak. Baik. Okey. Tuan-puan, saya tunjukkan dia punya syarat dia. Okey. Nampak dah? Sekejap. Ini syaratnya. Ini syarat penyertaannya. Melakukan pembelian melebihi RM50 dalam satu resip untuk mendapat 1 nama cabutan bertuah. Kalau 100, 2 lah nama. Kalau 150, 3 nama. Begitulah seterusnya. Kalau tuan-puan beli 2,000 bulan ni, ada berapa? Ada 40 nama lah tuan-puan. Okey, kita akan cabut nanti. Dan yang pertamanya memang akan dapat 3 tiket ke Tasikkenyai lah. Bagi orang yang seterusnya ada hadiah sagu hati, seterusnya ada juga tu. Macam tapuan, macam barangan elektronik pun ada. Tapi yang pastinya, yang paling specialnya, Tasikkenyai itulah. Baik. Beli lagi dengan resip yang lain, boleh lagi 1 nama untuk cabutan. Lebih banyak resip, lebih tinggi peluang untuk menang. 50, 1 nama. 100, 2 nama. Begitulah seterusnya. Pembelian pada bulan Julai sahaja, tuan-puan. Pembelian pada bulan Julai sahaja. Baik. Boleh faham? Itu. Ini seterusnya. Hadiah pertama, 3 tiket ke Tasikkenyai bersama saya. 1 set telekon Siti Khadijah. Berpeluang mendapatkan rawatan bimbingan bersama Asazah sepanjang sesi berada di Tasikkenyai. Hadiah kedua, bagi cabutan yang kedua, 1 set tapuan. Berpeluang bersama Asazah selama 1 jam, boleh pilih tarikh dan masa sendiri. Anda boleh pilih tarikh masa yang anda nak. Itu cabutan kedua. Memang bertuah lah. Nama dah cabutan bertuah. Hadiah ketiga, rice cooker. Berpeluang bersama Asazah selama 1 jam, boleh pilih tarikh dan masa. Ini kelebihan lah. Ini kelebihan. Okey. Kita beri kelebihan ini sebagai menggalakkan lagi lah. Okey. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, insya-Allah. Baik. Itu bagi bulan Julai. Dah bulan lain macam mana Ustaz? Bulan lain ada hadiah lain, insya-Allah kita akan buat. Tapi tak ada lah di Tasikkenyai. Setahun sekali je ada Tasikkenyai. Bulan lain mungkin akan ada lagi lah di pulau ke apa ke, insya-Allah lah. Jadi tuan-tuan, nanti makluman lebih lanjut boleh tengok di page kami nanti ataupun di dalam grup Telegram. Kita terus. Bagi yang membeli pada bulan Julai, automatik nama dah ada dah. Sebelum ni pun nama dah ada. Kita ada seminggu lagi bulan Julai. Jadi tuan-tuan bolehlah buat apa-apa pembelian RM50 ke atas lah, insya-Allah. Baik, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengar, kita teruskan kepada tajuk kita tadi. Kita telah membicarakan 6 cara pewarisan saka tadi. Melalui akad perjanjian, melalui mimpi, melalui pemberian barangan, pilihan jin, melalui amalan, melalui perbomohan.
suara ustaz clear ni. Keluarkan sound. Okey. Baik. Best hadiahnya baru beli je produk masa kat Hulu Takir tu. Kalau Hulu Takir, Hulu Takir bulan berapa kita buat itu? Bulan 6. Tapi pembelian bulan Julai, kita baru buat mesyuarat apa, kita setujulah. Bulan Julai ni kita berikan jabatan bertuah. Tu. Bulan 8 ada. Tapi bukan tasik kenyal lah. Tapi hadiah yang lain pula ada. InsyaAllah tu kita akan umumkan nanti. Baik. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah SWT. Baik. Kesan-kesan daripada gangguan jin saka ni, kesan macam mana? Kesan macam mana? Dari segi fizikal, dia ada dua kesan. Fizikal dan mental. Fizikal, mental ataupun rohani lah. Baik. Dari segi fizikal, kebanyakan orang yang terkena gangguan saka ni, dia akan merasa sakit. Sakit-sakit badan. Pergi hospital tak dapat detect sakit apa. Tapi dia sakit badan. Telunjuk aku di rumah kadang. Sakit lama. Berubat sana sini tak sembuh. Tu. Bukan sihir. Tu saka. Terutama sakit di mana fizikalnya. Terutama mana? Kepala. Pening sangat-sangat. Rasa macam orang tengah tuku kepalanya. Dia rasa. Kedua, sendi tangan. Sendi tangan. Sakit. Dia rasa sakit. Kadang kalau nak tahu lebih lanjut, dia bangun tidur, tangannya kebas. Dia tidur okey tapi bangun, tangannya kebas. Kebanyakan macam tu. Okey? Kebanyakan macam tu. Ada yang kata, Puteri Salwa, betul Ustaz? Ya. Orang yang ada gangguan jin saka memang dia tahu dah. Dan dia juga amat sakit bahagian bawah lutut. Bahagian bawah lutut sakit. Tu. Kalau ada bam bidara, sapu bam bidara. Kalau ada bam bidara, sapu bam bidara. Kadang-kadang terasa sejuk di bahagian pinggang hingga ke bawah. Bahagian pinggang hingga bawah sehingga lutut, dia rasa sejuk. Kadang kalau teruk sampai ke tapak kaki rasa sejuk sangat. Bukan kerana aircon. Dia rasa sejuk. Itu. Sakit juga bahagian muka dan mata menjadi rabung. Sakit bahagian muka. Rasa macam ada mencocok je muka. Ni. Muka. Dan mata jadi rabung. Seminggu sekali tukar spek. Ataupun sebulan sekali tukar spek. Tak tahu apa masalah matanya. Matanya akan banyak bermasalah. Seterusnya, perut juga selalu sakit bermasalah. Nak kata gastrik, bukan gastrik. Kadang makan dah ubat gastrik, sakit juga. Bermasalah perut dan matanya. Ini utama. Kalau pesakit wanita pula, akan merasa sakit di bahagian rahim. Dia bukan sihir. Itu gangguan saka. Kamu ingat saka tak pandai sihir ke? Sihir ni adalah pengajian fardu ain bagi bangsa syaitan. Jin syaitan. Dia wajib belajar ilmu sihir. Jin syaitan ni. Dia kebanyakan yang pandai. Faham? Itu pengajian wajib bagi dia. Bagi wanita, bahagian rahim, dia sakit. Kadang-kadang mengakibatkan kedatangan haid yang tidak teratur. Kadang tak datang langsung. Kadang datang sampai 2 bulan. Lepas tu, gigat perak-perak kata sihir. Bukti tak ada. Ini bahayanya. Tu. Terdapat juga kes di mana pesakit sukar untuk mendapatkan zuriat. Ini ada. Tu. Gicek hospital tak ada masalah. Tapi sukarnya nak mendapat zuriat. Terdapat juga kes-kes yang terganggu emosinya dan menyebabkan kemurungan. Perasaan sedih yang tak ada sebab jadi bersedih. Jadi perasaan was-was banyak. Dan sukar untuk khusyuk dalam solat. Kadang-kadang mereka akan merasa sesak nafas dan sakit di bahagian dada. Kadang merasa sesak nafas, sakit di bahagian dada. Terutama ulu hati. Nak kata sakit jantung tak ada. Asma tak ada. Itu.
Ini kadang-kadang. Ini saka tuan-tuan. Bukan sihir. Apabila melakukan pemeriksaan doktor, tiada apa-apa masalah fizikal dikesan. Tak ada. Buat MRI, tak ada. Kebanyakan pesakit wanita juga menghadapi masalah sakit di bahagian lutut yang menyukarkan mereka untuk melakukan aktiviti harian, terutama solat secara normal. Jadi sakit lutut pelat. Makan ubat tu tak berkesan, sapu ubat ni tak berkesan, gecek dia tu okey lutut. Tu. Kalau ada bam bidara, sapu bam bidara sambil baca ayat kursi. Kemudian makin sakit, tapi setelah tu akan lega. Tu. Keadaan sapu keluar pasir, itu bukan sihir, itu gangguan juga, itu bukan sihir lagi. Jangan mudah kita nak tuduh sihir, jangan mengotorkan hati kita. Kalau tak ada bukti kukuh, kena cek simptom, kena cek berdasarkan ilmu. Bagi kes wanita, selain dari mengalami kesan-kesan sakit di bahagian pinggang, banyakkan wanita lutut, kaki, dia rasa serbang kaki, yang ini kebal kaki, sejuk je kaki. Rasa kalau dirawat, masa dirawat tu rasa macam tak ada kaki terus. Ada? Dia tak rasa apa-apa kaki. Makin sakit kepala pula ustaz, lawyer nak muntah. Biar muntah, biar. Jangan tinggal. Fokus dulu. Istighfar. Okey? Dia dah tak tahan dah tu. Tu. Baik. Bagi kes wanita, selain dari mengalami kesan-kesan sakit di bahagian pinggang, lutut dan kaki, ada juga di antara mereka yang kerap digauli jin dalam keadaan mereka separa sedar. 50-50, yakni dirogu oleh jin, disetubuhi oleh jin. Ada kes. Kerana ada perjanjian yang dibuat oleh bangsa syaitan dan manusia yang terdahulu. Setiap anak wanita, keturunanmu, keluargamu, aku akan miliki daripada satu wanita, satu anak perempuan daripada setiap ahli keluargamu, keturunanmu, setiap keluarga satu wanita. Jadi dia akan anggap wanita tu milik dia, isteri dia kadang-kadang. Baik. Selalunya terdapat kesan-kesan lebam bila bangun tidur, terutama di bahagian peha dan badan pesakit. Tu. Kesan lebamnya lambat hilang. 4 hari ke atas tak hilang lagi. Kalau kesan lebam tu sebab sarah kita tidur tak betul dan sebagainya, 4 hari ke bawah hilang. Tu. Allahu Rabbi. Ni ramai yang menyokong fakta yang saya sebut. Kita baca kitab ni. Ni bukan hebatnya ustaz boleh tahu. Itu pengalaman. Itu kajian yang telah dibuat oleh ahli ulama. Kita ni pendrive saja. Tak ada hebat pun kita. Kita belajar apa yang telah diajarkan oleh ahli ulama saja. Itu. Jadi kita berpegang teguh kepada rujukan sahih. Itu kita. Pendamping jin ini kebiasaannya menghadapi kesukaran ketika sakaratul maut. Saya bimbang betul kalau pergi berawat orang tua, esok lusa mati. Kebanyakan gitu. Seminggu, paling lama seminggu mati. Meninggal. Saya bimbang kadang-kadang nak pergi. Tu. Pendamping jin ini kebiasaan menghadapi kesukaran ketika sakaratul maut. Bila ada keadaan sakit sakaratul maut, dia menghadapi kesukaran. Berkali-kali kita baca Yasin kadang-kala. Kadang-kala merapu tak tentu arah. Tu, tak dapat nak mengucap dengan baik. Mungkin ia adalah balasan Allah SWT bagi mereka yang melakukan perbuatan haram, syirik dan keji kerana mendampingi para syaitan. Tambahan pula jika tiada anak-anak yang sanggup mewarisi jin yang ditinggalkan. Namun ajal maut adalah hak milik Allah SWT yang maha berkuasa. Jika sudah sampai ajal seseorang, maka tiada siapa, sama ada jin ataupun manusia, yang mampu menahannya. Kalau sampai ajal, sampailah. Tak kira ada yang mewarisi saka ataupun tidak. Kalau sampai ajal, sampai. Mati. Tapi jin tu tetap akan pergi kepada pewarisnya dengan paksa rela. Allah SWT berfirman, وَلِكُلِّنْ أُمَّةٍ أَجَلٍ
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Dan bagi tiap-tiap umat pada ada tempoh yang telah ditetapkan, maka apabila datang tempohnya, yakni ajal, tidak dapat mereka dikemudiankan walaupun sesaat pun, dan tidak dapat pula mereka dahulukan walau sesaat. Itu tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu kesannya. Ada banyak lagi, tapi saya rasa cukuplah setakat ini pada malam ini. Ustaz, kalau saya hadapi ni, kalau ada simptom-simptom ini, macam mana rawat? Dengan perubatan yang bertauliah. Hati-hati nak merawat. Makin sakit kalau. Ada perawat, dia kata dia perubatan Islam. Kata dia ngaji ngalim ulama'. Tiba-tiba dia rawat jarak jauh, dia minta pesakit ni baca sikit-sikit. Tu. Dalam live cakap betul, baca Quran lah, apalah, selawat lah, apalah. Bila di luar live, berhubung dengan pesakit, suruh baca pelik-pelik pula. Itu skema. Nak atas harimau lah, bantu kita daripada jarak jauh. Harimau apa yang tak nampak tu? Itu jin, bukan harimau. Nak atas buaya putih lah apa supaya membantu. Itu makhluk Allah. Syaitan pun makhluk Allah. Iblis pun makhluk Allah. Tu. Kita duduk jarak jauh, dia duduk sana. Berubah di atas harimau pada kita. Itu bukan harimau, tu jin. Itu bahayanya. Itu. Jangan kita mudah terpedaya. Jadi, bagaimana kaedah untuk perawatan saka? Kita akan bincang di dalam live yang akan datang. Stay, follow kita, follow page kita ini. Okay? Tekan pada button like and follow dan tekan pada notification, loceng tu. Supaya bila ada live, loceng tu naik, noti tu naik. InsyaAllah kita akan jelaskan. Bagi sesiapa yang nak terus dirawat secepat mungkin, join Ruqyah Masal. Yang terdekat di Cukai Kemaman, iaitu Pusat Pengajian Islam Taman Islam Cukai Kemaman. Daripada pukul 9 pagi hingga waktu zuhur. Datang ramai-ramai. Yang ni terbuka. Walk-in sahaja. Tak perlu daftar. Walk-in sahaja, pergi sana baru daftar. Kena bayar ke? Percuma. Boleh bawa air masing-masing. Bawa air masing-masing je. Kita tak ada jual air. Tak ada jual air. Tuan-puan bawa air di rumah masing-masing. Dan jangan lupa bawa barangan-barangan yang berkaitan. Bawa barangan-barangan yang berkaitan. Tu. Berkaitan gangguan. Kita akan lihat. Saya akan tolong batalkan. Kita serah balik barangan tu. Kalau barangan tu tak boleh disimpan apa, kita akan jelaskan. Pilihan atas tuan-puan. Kita tidak memaksa. InsyaAllah. Hadirlah. Setakat yang termampu. Dan bagi yang berdekatan di Bandar Permaisuri Setiu, boleh hadir ke Masjid Bandar Permaisuri pada hari Ahad ini. Ada seminar wanita dan gangguan jin khusus kepada wanita siri yang kedua. Pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Hadir ramai-ramai. Yang ni boleh face to face dengan saya. Kita akan bedah kitab ni. Kitab inilah. Kena bayar ke? Percuma. Kita buat banyak program percuma. Jadi ramai yang hadir program-program yang berbayar 350 lah. Dengan perawat yang tak bertauliah lah. Ajar pula kaedah-kaedah yang tidak berdiri di atas garis panduan syariah. Itu banyaklah klaim itu, klaim inilah. Itu kita kena hati-hati tuan-puan. Baik. Tuan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Okey, sebelum kita tamat pada malam ini. Tamat persembahan kami. Itu lagu Ustaz Syafiq lah. Baik. Tuan-puan dirahmati oleh Allah, sebelum tamat pada malam ini, saya minta maaf terkasar bahasa, tersilap bicara. Tersilap bicara, biasalah saya manusia yang tidak terlepas daripada salah dan silap. Jadi tuan-puan yang nak bersama saya ke Tasik Kenyir pada bulan 8 ini, nanti kita akan bagi tarikh lah. Yang cabutan bertuah tu 1 bulan 8 kita cabut cabutan bertuah. Yang pemenang-pemenangnya ada yang nombor 1 sekali. Tempat pertama akan dapat 3 tiket percuma, boleh bawa keluarganya 3 orang. Kita akan bagi 1 bilik lah, 1 bilik khas. Khas awak ada aircon pada dia. Tu. Okey, di dalam houseboat tu. Okey.
Dan bersama saya lah 2 hari 1 malam. Tuan-puan request je nak apa. Nak saya rawat di situ. Nak awak apa, kita rawat. Nak berkongsi, kita rawat. nak tasmek, boleh belaka. Kena bayar ke Ustaz? Tak bayar. Sebab cabutan bertuah. Nama dah bertuah. Tak ada bayar-bayar apa. Bawa diri, bawa makanan sikit. Okey. Bawa diri, bawa sikit-sikit makanan ringan tu ke. Bawa pakaian mandi wajib bawa. Sebab ada mandi-mandi apa lah juga. Ke ikan keluar dan sebagainya. Taman herba. Tapi kebanyakan akan duduk bersama saya dalam houseboat tu lah. Solat berjemaah bersama. Ada sesi tazkirah. Ada sesi ditunjuk live teknik-teknik ruqyah. Nak belajar pun boleh. Okay. Saya akan suruh dia tepuk saya. Kuat mana perlu tepuk. Banyak mana perlu tekan. Doa apa yang nak baca. Memang eksklusif. Memang eksklusif. Boleh kata macam tu lah. Jadi macam mana nak join? Saya akan cabut untuk setiap pembelian RM50 ke atas. Pada bulan ini, bulan Julai, ada seminggu lagi masa. Tuan-puan boleh buat paling kurang pembelian RM50 lah untuk satu nama. 100, 2 nama. 150, 3 nama. 200, 4 nama. Begitulah seterusnya. Semakin banyak pembelian anda buat, semakin banyak nama anda ada dalam tabung tu. Dan kita akan buat live pada 1 bulan 8. Isnin malam Selasa lepas Isyak. Tuan-puan akan tengok terus saya cabut. Dan saya akan tunjuk depan terus. Tidak ada apa-apa helah. Tidak ada apa-apa unsur penipuan. Tidak ada apa, tuan-puan menilai sendiri. Nama-nama staff saya ada? Tak ada. Saya tak benarkan staff join. Sebab memang dia tak boleh join lah. Sebab dia staff dah. Join puan-puan lah. Termasuk ejen sekali. Sebab ejen pun orang luar. Masuk sekali dalam pembeliannya. Okey. Kita akan cabut. Okey. Nombor 1 akan dapat tempat tasik kenyal lah. Dan tuan-puan wajib join live lah. Dan wajib ada semasa live sedang berlangsung. Bila kita panggil nama tak ada, kita akan teruskan cabutan seterusnya. Kalau tak ada, kalau ada, alhamdulillah rezekinya, insya-Allah. Jadi tuan-puan boleh pilih lah nak beli produk apa-apa, nanti tengok dalam grup Telegram lah. Produk je ke buku-buku termasuk. Apa bush robot ke? Bush robot ni boleh beli 1 kotak bush robot ini dah termasuk dah dalam 1 nama, insya-Allah. Baik, itu rezeki lah. Ya, kita tak pilih kasih, kita tengok cabutan tu kena pada siapa, dia lah. Tak kira. Kalau dia tak dapat pergi, dia nak bagi tiket ni pada siapa-siapa, terpulang pada dia. Kita dah beri peluang kepada dia. InsyaAllah. 3 tiket. 3 tiket percuma. Sebenarnya 1 tiket tu berharga 120. 1 tiket. Bayangkan kalau dia dapat 3 tiket. Lebih daripada 300 lebih. Hampir 400 dah. Package tu sebenarnya. Untuk 3 tiket tersebut. Okey. Sekali dengan makan minum apa semualah. Sekali. Okey. Sekali dengan tiket ke ikan keluar dan sebagainya. Air terjun dan sebagainya sekali. Yang penting. Sebenarnya bukan air terjun ikan keluar. Yang penting kebersamaan kita. Pengisian yang kita isi semasa dalam houseboat. Memang lain tak adalah. Lain. Okey, kita fokus kepada pengisian 100%. InsyaAllah. Bush robot berapa Ustaz? Bush robot ni harga dia berapa? Benar tak ingat. Saya tak biasa jual. Biasa admin jual. Harga berapa sebenarnya? Bush robot ni. Saya tak ingat dah. Harga dia rasanya asal RM99 ke berapa? RM99 asalnya. Tapi RM99. Tapi ada promosi rasanya. Ada promosi hari tu. Ada promosi hari tu berapa? RM85. RM85. Promosi harga RM85. Kemudian tambah postage lah. Kalau tambah sekali dengan postage, Ustaz, kalau tambah sekali dengan postage cukup 100, dapat 2 nama? Ya. Dapat. Tak ada masalah. Kita bagi lah. 2 nama. Tak ada masalah. Yang pasti beli 1 kotak ni dah ada nama lah. Rezeki masing-masing. Ada orang beli, contohnya nama dia ada 5, 10. Ada orang 1 je nama. Bila kita gaul, kena nama dia walaupun 1 je, nak macam mana rezeki dia. Yang tu kita akan buat live. InsyaAllah. Baik. Ada apa-apa soalan tuan-tuan sebelum kita menamatkan sesi live ini, insyaAllah. Kalau puan-puan nak dapatkan maklumat lanjut, boleh tengok dalam grup Telegram lah, insyaAllah.
Kita tidur awal sikit malam Jumaat ni. Okey. InsyaAllah. Baik. Tuan-puan boleh join ke Tasik Kenyal kalau berpeluang, insya-Allah. Tuan-puan boleh kenal face to face dengan saya. Dan dengan semualah tim saya. Saya biasa sebut nama tu. Podloh. Siapa-siapalah. Tu sana. Tu admin yang mungkin tuan-puan berurusan sebelum ni, tuan-puan tak kenal pun dia akan kenal lah dia. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Ada apa-apa soalan nak tanya? InsyaAllah. Kita tak baca ayat ruqyah malam ni, kita buat perkongsian. Sebab lama dah tak buat perkongsian. InsyaAllah malam esok kita baca ayat ruqyah. Malam esok kita baca ruqyah. Terapi ruqyah, insyaAllah. Baik. Alhamdulillah. Saya tamatkan dengan satu syair. فقدره بممكن تعلقت ingat. Semula. فقدره بممكن تعلقت بلا تناهم به تعلقت ووحدة أوجب لها ومثل ذي إرادة والعلم لكن عما ذي وأما أيضا واجبا والممتنع ومثل ذا كلامه فلنتبع وكل موجود آنط السمع به كذا البصر إدراكه إن قيل به وغير علم هذه كما ثبت ثم الحياة ما بشيء تعلقت. Okey, Pontianak diketuk paku, maafkanlah kesilapanku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan bersemangat. Allah yang Maha Esa hidup dengan ceria. Barakallahu fiikum.